Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kali ni video saya tajuk pengurusan data tahun 6. Okey, kita akan bincang soalan-soalan penyelesaian masalah daripada muka surat 171, 172, 178, 179 dan 180. Okey, jadi mungkin video ni ada beberapa bahagian lah untuk tajuk ini. Okey, so kita bersiap sedia dengan buku teks matematik tahun 6. Okey, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut berkenaan apa yang kita nak bincangkan, okey, awak kena tahu dalam tajuk pengurusan data ada beberapa perkara yang awak kena mahirkan diri, kena kuasai. Okey, terutama pada graf. Okey, graf awak ada piktograf. Okey, piktograf, picture, graf bergambar, piktograf. Maksudnya data dia diwakili oleh gambar. Okey, diwakili oleh gambar. Kalau awak tengok pada muka surat yang kita nak bincang ni pun ada piktograf. Okey, piktograf. Okey, ini yang dipanggil piktograf. Dia ada gambar. Gambar mewakili data. Dia bukan nombor terus. Okey, jadi dekat sini dia beri petunjuk satu gambar mewakili 20 kotak. Okey, sekiranya awak diminta untuk melukis piktograf, lukisan yang awak mewakili tu mesti sama. Kalau katalah awak buat aiskrim. Katalah awak lukis aiskrim macam ni. Okey, awak lukis aiskrim. Tiba-tiba awak pun lukis aiskrim panjang macam ni. Tak boleh lah. Salah. Walaupun bagi awak semua tu aiskrim. Okey, dia kena gambar yang sama. Kalau awak tengok pada contoh soalan pun dia lukis gambar yang sama je. Okey, itu piktograf. Kemudian kita ada carta palang. Okey, carta palang ada palang yang menegak, ada yang melintang macam ni. Okey, dua-dua pun carta palang. Okey, kalau tengok kat sini, ni carta palang. Ni carta palang walaupun dia melintang macam tu, dia tetap carta palang. Okey, dan lagi satu yang bentuk bulat ni carta pi. Okey, carta pi dia berkait rapat dengan tajuk peratus. Carta pi penuh ni 100%. Okey, dan tengok pula pada bahagian-bahagian yang beri tu. Okey, carta pi. So, awak kena tahu piktograf, carta palang, carta pi. Okey, kemudian awak juga perlu tahu adik-beradik M. Mean, mode, median. Okey, mean, mode, median. Mean ataupun nama lain dia ialah purata. Mean atau kata nama lain dia purata ataupun dalam bahasa Inggeris average. Okey, purata. Macam mana nak dapatkan mean? Tambah bahagi. Tambah data yang awak nak kira bahagi dengan berapa benda. Contoh A tambah B tambah C tambah D. So ada 4 data jadi bahagi 4. Okey, ini mean. Lagi adik-beradik M, median. Median ni berada di tengah-tengah. Kalau data tu ada A, B, C, D, E, yang di tengah-tengah dia C. So, inilah median. Okey, ini contoh. Okey, dia dalam bentuk nombor lah. Okey, ataupun cara lain nak kira median. Okey, data ni ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, median ni berada di tengah-tengah. So, 5 bahagi 2. 5 bahagi 2 ialah 2.5. Maksudnya data selepas data yang kedua. Kat sini. Ada 2 cara nak kira dia. Okey. Kemudian mode. Mode ni ialah kekerapan. Kekerapan yang paling tinggi. Contoh dalam kehidupan seharian awak. Awak tidur, makan. Belajar, makan. Belajar, tidur, makan. Tidur. Okey. So dalam kes ni, yang paling kerap awak buat ialah tidur. Jadi mode ialah tidur. Okey, so mean, mode, median. Kemudian ada lagi nilai maksimum, nilai minimum dan julat. Okey, nilai maksimum ni apa? Nilai maksimum ialah nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling tinggi, yang paling besar. Okey, maksimum. Kemudian ada nilai minimum. Okey, saya rasa awak biasa dengar maksimum, minimum. Minimum ni yang paling rendah, nilai yang paling kecil. Okey, dan lagi satu kita ada julat. Julat ni ada formula dia iaitu nilai maksimum tolak nilai minimum.
Katakanlah maksimumnya 10, minimumnya 2. Jadi jawapan dia 8. Walaupun awak boleh congak, pastikan awak tulis dalam rupa berformula macam ni. Maksimum, minimum. Jangan tiba-tiba terus congak. Okey, inilah cara untuk awak ingat dia punya formula. Okey, so saya dah terangkan sedikit untuk tajuk pengurusan data. Kita terus ke muka surat 171. Okey, kita tengok soalan pada muka surat 171. Soalan yang pertama, piktograf. Okey, jualan topeng muka di farmasi bagus. Okey, petunjuk dia bagi pada awak satu gambar mewakili 20 kotak. Kalau dalam kelas, saya lebih suka untuk murid saya terus dapatkan maklumat, tukarkan maklumat ni kepada nombor terus. Okay, sebab dia 20 kotak. 20 kotak. So, 1, 2, 3, 4. 4 darab 20, 80. 1, 2, 3, 4, 5. 5 darab 20, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 darab 20, 160. Okey, baru kita baca soalan. A. Berapakah beza jualan topeng muka antara Januari dan April? Okey, bila kita tengok pada jadual, kita ada Januari dan April, kita dah ada nilai dia. So, apa yang kita nak dekat sini? Dia tanya kita beza. Okey, beza ialah kata kunci untuk apa? Beza ialah kata kunci untuk operasi tolak. Jadi, Januari berapa? Januari 80. April 160. Secara logiknya, yang mana kita harus tolak? Mestilah lebih besar, tolak yang kecil. Jadi, 160 tolak 80. Okey, ini ayat matematik dia. Jadi, awak selesaikan. Kiralah dalam bentuk lazim macam biasa. Okey, kita terus pergi pada soalan B. Bilangan topeng muka yang dijual pada bulan Mac adalah 30 kotak. Kurang daripada Februari. 30 kotak kurang daripada Februari. Okey, ini keyword dia. Berapakah kotak yang dijual pada bulan Mac? Okey, Februari kita tahu tak berapa? Februari kita tahu 100. Okey, Mac adalah 30 kotak kurang. Okey, kurang ni kita kena dah tahu dah. Bila ada perkataan kurang, kita dah nampak dah operasi apa. So, kurang dekat sini membawa maksud operasi tolak. Okey, selesaikan, dapatkan jawapan. Okey, sama ada awak nak buat dalam bentuk lazim ataupun mungkin awak dah boleh congak 100 tolak 30. Berapa 130? 70. Okey, ini untuk Mac. Saya pun masukkan nilai dekat sini. Okey, kita terus pergi pada soalan C. Jualan pada bulan Mei adalah 5% lebih daripada April. Okey, Mei 5% lebih daripada April. Okey. Hitung jualan bulan Mei. Jumlah jualan Januari hingga Mei. So, dekat sini ada dua soalan. Kita kena selesaikan satu persatu. Okey, yang pertama. Mei 5% lebih daripada April. Okey, so April berapa? April 160. 5% daripada April. Jadi, peratus ni ialah per 100. Jadi, 5/100 daripada April 160. Sekarang kita nak tahu berapa yang lebih tu. Yang lebih tu. Okey, potong sifar. Apa lagi boleh potong? Saya boleh potong ni 5 dengan 10. Kenapa boleh? Sebab dia dalam sifir 5. So, 5 dengan 10. Sini 1, sini 2. Buatlah macam biasa. Atas darab, bawah bahagi. 1 darab 16. 16 bahagi 2 ialah 8. Ataupun terpulanglah pada awak. Kalau awak rasa awak tak pandai nak potong, awak hanya pandai potong sifar, buat je lah jalan biasa. 5 darab 6, 30. 5 darab 1, 5 tambah 3, 80. 80 bahagi 10. Gerakkan titik 8. Tetap jawapan yang sama. Tapi apa yang awak kena faham dekat sini? Okey, Mei 5% lebih daripada April. Maksudnya, Mei lagi banyak daripada April. Macam mana nak kira? Kita dah dapatkan kita punya 5% tu. Kita dah dapat 5% tu. April ada 160.
Yang 5% tu nilai dia ialah 8. Jadi bulan Mei sebenarnya jumlah dia 168. Jadi saya masukkan dekat sini 168. Okey, kita tengok soalan C yang kedua. Jumlah jualan dari Januari hingga Mei. Okey, jumlah jualan Januari hingga Mei. Maksudnya dia nak semua Januari hingga Mei. Jumlah. So, operasi apa dekat situ? Operasi tambah. Jadi, awak kena tambahkan semua Januari hingga Mei. So, saya senaraikan dekat sini lah. 80 tambah 100 tambah 70 tambah 160 tambah 168. Ini untuk soalan C yang kedua. Okey, kita tengok soalan D. Sekotak topeng muka mengandungi 50 unit dan harga kosnya RM30. Okey, awak nampak dia dah relate dengan tajuk wang. Satu kotak ada 50 unit. Okey, kos dia RM30. Harga jual seunit topeng muka ialah 80 sen. Hitung keuntungan jualan pada bulan Februari. Okey, sekarang kita nak kena fokus pada satu bulan iaitu bulan Februari. So, kita tengok pada bulan Februari ada 100 kotak. Ini 100 kotak, bukan 100 unit. Okey, dalam satu kotak ada berapa unit? Dalam satu kotak ada 50 unit. Jadi sekarang kita nak tahu 100 kotak ada berapa unit. Kita tak tahu. Kita nak guna operasi apa? Kita nak guna operasi darab. So kita darab 50 darab 100. Jadi dia ada 5,000 unit. Untuk bulan Februari. So, Februari ada 5,000 unit face mask. Soalan dia lagi. Okey, sabar. Harga jual 80 sen. Harga jual dia 80 sen. Jadi, kita nak dapatkan jumlah harga yang dia dapat bila dijual semua. 80 sen. Satu. Dia ada berapa unit? 5,000 unit. So, 5,000 darab 80 sen. Okey, jangan pening-pening. Kita akan darab dengan 80 sen dan awak tengok dia ada banyak sifar. Jadi, ni sebenarnya satu advantage untuk awak. Kelebihan lah. Kita kira je sifar dulu ada berapa. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. 5 darab 8, 40. Jadi dekat sini awak ada 400,000 sen. Sekarang kita nak tukar sen kepada RM. Macam mana nak tukar? Kita letak 2 tempat perpuluhan. Jadi dia ialah berapa ringgit? 4,000. Okey, dia beritahu lagi kat sini. Harga kosnya RM30. Okey, satu kotak. Kos dia RM30. So, bulan Februari ada 100 kotak. Jadi, kalau 100 kotak, kita darab 100 lah. Okay, bila darab 100, dia ialah RM3,000. Okay, fahamkan dekat situ. Ini harga kos. Satu kotak RM30. Februari ada 100 kotak. Jadi, 100 darab 30 dapat RM3,000. Okay, soalan dia apa? Keuntungan. Okey, ini selepas dijual dapat 4,000. Ini harga kos. Ingat balik tajuk wang. Macam mana nak dapatkan untung? Adakah ini untung ataupun tidak? Okey, so lengkapkan jawapan awak. Kita tengok E. Pada pendapat kamu, mengapa jualan topeng muka pada bulan April paling tinggi? Terangkan. Okey, ini awak. Logik awak kena fikir sendiri. Apa alasan awak kenapa April tu dapat jualan yang tinggi? Okey, lengkapkan pengiraan untuk soalan yang pertama. Saya akan sediakan video untuk soalan-soalan seterusnya. Okey, so stay tune. Okey, sekian. Terima kasih untuk video yang pertama.